Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih dan pertama-tama sekali pagi ni bila bangun saya nak kita semua sama-sama ucapkan dengan betul-betul mendalam kepada Allah SWT kerana memberikan kita satu hari lagi yang saya rasa satu nikmat yang kita tak boleh nak orang kata kufur nikmat tu. Nikmat nafas pagi ni bang, kita dapat bangun, kita dapat tengok senyuman anak-anak pagi ni, pasangan kita, mungkin ada yang duduk dengan mak ayah. Alhamdulillah, syukur. So pagi ni pagi ni live kita awal sikit. Okay. Saya cuba nak ubah timing dia, saya nak try adakah okey dengan waktu 7.30 supaya nanti 8.30 kita dah boleh buat banyak kerja. Kita boleh buat je, siap pakai baju ni, buat je supaya anda jangan saja-saja tak buat apa pagi ni. Okey, kemudian saya juga nak cakap kepada anda yang follow kita sampai habis, kita akan hadiahkan anda. Kita pagi ni saya nak sediakan lebih kurang 10 buah buku percuma. Topik-topik yang berkaitan dengan kalau ikutkan, alhamdulillah syukur, buku yang saya dah tulis adalah berjumlah 6 semuanya. Ada 6 buah buku yang saya tulis daripada 2016 sampailah ke 2020. InsyaAllah tahun ni pun kita mungkin akan terbitkan satu lagi. So kita akan pilih salah satu topik, tajuk, dan kita akan beri pada anda sebagai hadiah. Minta tolong tim take note. Kita akan umumkan melalui Telegram. Dan jangan lupa juga untuk pergi tengok ke Telegram, sebab Telegram ni mudah sikit sebab dia mobile. Jadi senang kita nak beritahu, senang kita nak umumkan, insya-Allah. So pagi ni saya nak bagi tahu tajuk dia. Saya agak serius. Kalau anda rasa anda orang yang committed nak berjaya, anda adalah orang yang betul-betul nak menjalankan tanggungjawab sebagai mungkin seorang suami, isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu bapa, so anda patut tengok. Kalau anda tak serius, anda masih lagi nak main-main, kalau anda masih lagi dalam keadaan yang nak cuba-cuba, dan saya nak ingatkan ni terutama bagi anda yang dah berumur 30 tahun ke atas. Apatah lagi kepada yang dah berumur 40 tahun ke atas. Ini bukan waktu yang kita nak cuba-cuba, cuba jaya, try and error, tak. Kita tak ada banyak masa, tuan-tuan. Kita tidak ada banyak masa. Jadi topik saya nak cakap, apakah benda kepoyokan? Dia punya tajuk begini. Apakah kepoyokan yang menyebabkan dalam hidup kita ni sentiasa gagal? So saya nak cakap topik ni. Boleh ke boleh? Adakah anda dah bersedia untuk nak dengar saya bercakap pagi ni, untuk saya share sedikit ilmu? Okay, siapa kat sini yang ready untuk saya berkongsi based on pengalaman? So apakah benda-benda yang saya rasa macam pada saya dia terlampau poyo lah dalam hidup kita. Kita nak capai banyak benda, kita nak capai banyak perkara, tapi dalam masa yang sama kita terus menerus bersikap orang kata poyo. Ini bahasa budak-budak sekarang, poyo sangat. Nak berjaya tapi tengok pada perangai macam ya Allah teruknya. Kan? Okey. Ada satu pepatah tau sebelum saya mulakan. Yang saya nak mulakan ni, satu pepatah lah yang semalam wife saya ada kongsi. Dia kata, bang, saya hari ni ada baca satu artikel lah. Kita kadang-kadang ada waktu-waktu yang kita borak, kita bincang apakah kita punya finding, apakah benda yang kita dapat daripada bacaan ke, daripada tontonan video ke. Dia kata macam ni. Ni dalam bahasa Inggeris lah, tapi saya cuba mudahkan dalam bahasa Melayu. Macam dia kata macam ni, if you want see the people hate, see their thought, atau hear their thought. Contoh, kita macam ni, kalau kita nak lihat apakah yang berada dalam mentaliti kepala seseorang, dia hate ni, cuba lihat cara dia bercakap, cuba lihat cara dia berfikir, kita akan tahu dia ni macam mana. Okay? Kalau dia kata if you want to see their heart, see their action. Kalau nak lihat bagaimana dia punya hati dia, emosi, perasaan dia, adakah membuak-buak, mencanak-canak semangat dia, lihat kepada tindakan dia. So ada setengah orang dia cakap macam, kita boleh nampak beza lah. Kita boleh nampak beza, sangat beza, sangat obvious. Orang yang pumpang-pumpang dia cakap, saya nak berjaya, saya nak berjaya. Kadang-kadang
bila melihat kepada tindakan, bangun lambat. Masuk kelas tak habis. Masuk kelas tapi main handphone. Bercakap dengan orang dalam keadaan yang tidak beradab, tidak sopan. Apatah lagi bila bercakap dengan mak ayah. Siap boleh tengok WhatsApp, tengok Telegram. So tindakan seseorang tu kita boleh tahu, kita boleh lihat sama ada mereka ni serius ataupun tidak. Mereka ni betul-betul nak berjaya, serius, ataupun mereka ni poyo. So kita nak check balik. Kita bukan nak cakap orang. Saya nak cakap apa pagi ni, saya nak cakap saya dulu. Apa yang saya nak beritahu anda, saya nak bercakap tentang saya dulu. Adakah aku ni dah betul-betul okey? Adakah aku tak poyo dalam hidup? Adakah aku betul-betul serius nak capai apa yang aku nak capai? Adakah aku serius betul-betul nak menjalankan tanggungjawab aku sebagai seorang suami, anak? Kalau anda adalah seorang isteri, kalau anda adalah seorang leader, adakah anda betul-betul serius untuk nak berjaya dalam hidup ataupun menyebabkan banyak benda tanggungjawab kita tak dapat nak laksanakan, yang satu hari nanti, yang bila kita meninggal, kita dipertanggungjawabkan, tuan-tuan. Benda yang kita ngeri adalah adanya kehidupan selepas kita mati, iaitu di Yaumil Mahsyar. Di Yaumil Mahsyar, itu bendanya. Okay, saya ulang balik kalau anda nak dengar tadi yang tertinggal. So minta tolong anda like, komen dan share, tag kawan-kawan. Terima kasih. Saya salute mereka yang dah buat tanpa disuruh. Ini adalah orang yang committed. Ini bukan orang yang poyo. Okay, tadi perkataan dia lah, if you want see the people hate, see their thought, or hear their thought. Dengari apa pandangan atau cara dia bercakap, atau apa yang dia fikir. If you want to see the people heart, see their action. Kalau anda nak lihat pula dia punya heart dia, betul ke dia nak berjaya, tengok pada tindakan. Setengah orang kadang-kadang, tuan-tuan, ada yang tuan-tuan perempuan saya kasih, sahabat-sahabat semua, ada juga orang yang cara dia cakap pun kita dah tahu dah lembik. Ini memanglah, bukanlah kita nak kata kita menghakimi, mengadili, tidak, tuan-tuan. Tetapi daripada cara cakap pun kita tahu, ni tak boleh. Tanya, you nak berjaya tak? Nak? Okey, berapa agak-agak sale? Kejap saya fikir, berapa sale patutnya? 5,000 cukup lah. Tak banyak sangat tu, 3,000 dah lah. Best tu kalau dapat 3,000. So macam tu, adakah anda nampak kalau cara cakap macam tu, orang ni boleh berjaya? Orang cakap, anda cakap macam poyo sangat, patutlah fail. Patutlah dia fail, patutlah hidup dia masih tak berubah apa-apa. Setengah orang betul kadang-kadang tengok contoh macam kita susah payah buat kelas, kita susah payah buat sarapan minda momentum semata-mata untuk berikan sesuatu kepada anda. Dan kita berikan kepada anda, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, secara percuma. You all dengar Facebook Live ni tak ada bayar pun. You all just spend masa satu hari 30 minit dengar kejap. Betulkan cara hidup, betulkan cara uruskan bisnes, betulkan cara uruskan diri sendiri. Sebab bisnes kita related dengan bagaimana kita bertindak. So ini perkara yang saya nak anda betul-betul fikir dan lakukan. So saya nak mengajak anda bagaimana untuk kita nak kenal pasti sama ada kita ni boleh gagal ataupun berjaya. So kita nak kenal pasti beberapa point. Siapa kat sini ready? Saya nak tengok yang betul-betul committed, yang like, yang komen, yang share. InsyaAllah saya nak hadiahkan dia 10 buah buku percuma yang kita post ke rumah dia. Direct ni kita post ni. Ni bukan main-main ni. Anda cuba fikirkan balik. Adakah keadaan hidup aku sekarang okey? Adakah aku ni cukup selesa? Adakah aku punya simpanan ni cukup ke? Kalau COVID or lockdown berterusan lagi 6 bulan. Anda lihat ni adalah bulan yang ketiga. Kita masuk pada fasa lockdown. Kita lihat di peringkat atas sangat chaos. Sangat banyak sangat birokrasi. Banyak sangat sesama pemimpin pun tak ada apa-apa yang serius mereka bincangkan untuk rakyat. Dan adakah anda memilih untuk menunggu? Okay, saya ada baca satu statement bagi tadi. Seekor lion, seekor singa di Afrika, mereka kena ready setiap pagi je. Setiap pagi sebab dia orang ni mana ada program bakul makanan dekat Afrika. Dia orang lagi teruk. Kan? Ni saya ambil singa. Saya baca satu statement lah. That's why sangat penting untuk kita nak follow page mana, Instagram mana yang memberikan kita manfaat.
Okay, dan saya ucap terima kasih pada anda yang follow saya. So saya baca tadi, dia kata setiap pagi seekor singa, setiap pagi dia bangun je, dia kena bersedia untuk berlari. Setiap kali dia bangun, dia kena ready nak berlari. Larry macam ni, akan nak berlari ni. Okay, tu saya mau tengok pagi ni. Dah kejap lagi saya berlari lah. Setiap pagi dia kena berlari. Sebab kalau dia tak berlari mengejar mangsa, dia kelaparan. Dia tak ada makanan. So anda bayangkan setiap pagi ni. Dan benda ni perlu bulan-bulan. Dia bukan ada peti ais, babe. Bukan kau semalam dia dapat tangkap kijang ke, rusa ke, kan. Boleh lah makan separuh lagi peti ais. Masalahnya tak boleh, dia orang tak ada peti ais. Okay, singa ni, so setiap pagi dia kena berada dalam keadaan sentiasa bersedia. Aku bangun aku mesti lari. Aku bangun aku mesti lari. Aku bangun aku mesti lari. Macam pagi ni, saya bangun saya mesti buat FB Live. Saya bangun saya mesti FB Live. Saya bangun saya mesti buat FB Live. Tapi bagi tadi bangun awal lah, tahajudnya, solat taubatnya insya-Allah. Kemudian bila masuk waktu subuh, mulakan dengan solat sunat fajar. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum kita mengerjakan solat subuh. And then solat berjemaah bersama keluarga. Baca ratib al-atas. Saya sedang menyelesaikan selawat 1000 kali. Tadi baru buat 500. Ada lagi 500 saya kena buat kejap lagi. So kita kena terus berlari supaya hidup kita ni tak poyo, tuan-tuan. Itulah bendanya. Dan dia kata, bagi seekor macam rusa, binatang-binatang yang jadi mangsa kepada singa pula, setiap pagi mereka kena ready juga untuk berlari. Okay, tadi singa. Kan, tadi singa. Tapi sekarang, saya ada baca kat sini. Salam cik Nai kawan-kawan. Ayah dikabarkan nazak sengaja, masya-Allah. Ayah nazak dah masuk hospital 17 hari bulan, insya-Allah. Okay. Minta saya doakan, insya-Allah. Saya mohon saya doakan. Kita sama-sama doakan sahabat kita. Kita sama-sama doakan mereka yang sedang bertarung di hospital sama dengan COVID atau penyakit lain. Kita doakan mereka dipelihara, diselamatkan oleh Allah SWT, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada anda yang komen pagi ni. Siapa lagi yang komen pagi ni? Saya nak sebut nama dia lah pagi ni. Siapa? Syarifah Umi, alhamdulillah. Yahji, salam, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey. Boleh ke saya sambung yang tadi tu sambil saya menyelesaikan saya punya morning walk? Ini jalan jauh sikit lah. Okay. Baik. So, dia kata tadi singa kena bangun berlari juga. Mangsa dia pun si kijang ke, rusa ke, segala binatang yang menjadi makanan kepada singa pun, mereka pun adalah kena bangun awal pagi dah ready nak berlari daripada dikejar oleh singa yang akan makan dia kalau dia tak lari. Macam sekarang. Okay, dua-dua pun kena berlari. So saya fikir balik, sama dalam bisnes. Kenapa ramai peniaga ni macam saya juga dulu lah, poyo sangat dalam hidup. Aku bangun awal pagi dan aku tak berlari pergi pada customer. Aku tak berlari, customer main sini, saya nak tolong, saya nak bantu. Even terlalu ramai juga orang tak tahu nak berlari ke mana. Dia tak tahu. Because of what? Sebab dia tak tahu siapa pelanggan dia. So kau nak berlari gimana? Kau nak tahu kat mana lubuk? Kat mana kau punya pelanggan? Kau poyo sangat, kau tak nak belajar, kau sombong. Kau ego bastard. Kau malas. Kau tak serius nak bantu keluarga kau. Kau poyo dalam hidup. Minta maaf lah, saya cakap pasal diri saya dulu. Saya yang dulu macam tu saya rasa. Tak nak buat betul-betul, tak nak kejar, even tak tahu nak berlari pergi mana. Cara berlari pun tak tahu. Semalam kan saya ada share tentang Formula 1. Salah satu benda penting tuan-tuan yang saya sedang berlatih, yang saya rasa saya pun tak cukup bagus lagi dalam simulator tu, adalah starting the grid. Starting grid yang mula-mula kita nak berlari. Kalau orang lumba 100 meter tu, kan ada kegarisan, sedia, mula. Mula-mula pecutan tu menentukan kemenangan kita sebenarnya. Itu petanda awal. Mungkin you kata, alah buat apa nak bangun awal-awal. Kalau ada sale adalah, tak ada. Tak, pecutan yang pertama, the starting grid tu adalah benda yang sangat penting. Itu benda yang paling penting, mustahak. Siapa lagi nama kat sini? Chef Taco. Thank you very much Chef Taco. Tahniah baru ni sale hampir 3 juta. Alhamdulillah. Seseorang ultimate saya, Mamun Sada, Wan Sarana. Thank you. Siapa lagi? Ana Sulihana, Syakira Ramli. Siapa lagi? Saya doakan anda semua pagi ni. Zamhari Unji. Thank you Siti Aisyah. Lawa baju ni, ni sebenarnya baju lama ni, 2016. Saya akan jadi menyimpan baju-baju koleksi momentum ni. Dan kita fikirkan untuk next RPM ni kita nak hadiahkan. Saya dah suruh tim saya cetak lebih kurang dalam 10,000 lai baju tak silap saya.
Untuk kita nak berikan sampai hujung tahun ni secara percuma. Siapa yang daftar kelas ke apa, kita bagi je baju tu secara percuma. Saya dah minta yang 7 tahun momentum tu. Okay, kita nak hadiahkan special kepada anda sebagai tanda persahabatan dan silaturahim kita. So kita sambung yang tadi. Setiap pagi macam tadi singa, macam tadi rusa, dia kena tahu, dia kena bangun awal. Sebab dengar sini tuan-tuan, kat Afrika tu, dia bukan seekor je singa. Bukan dia seorang je, bukan seorang pula. Bukan dia seekor je singa yang bersedia nak berlari dan nak mengejar mangsa. Ada terlalu banyak lagi singa lain yang ready juga nak berlari. Dan dalam keadaan semua orang berlari nak mengejar mangsa ni, kan? Daripada banyak singa ni tadi, semua orang pun nak mengejar. So takkanlah kita ni duduk je tunggu. Letlah, tunggulah customer yang datang. Memang takkanlah tiba-tiba rusa ke kijang ni datang. Sini lah, saya nyerah dirilah. Tak ada babe, bukan senang nak dapat macam tu. Kalau ada tu kebetulan nasib. Most of the time tak ada macam tu. So adakah anda dah bersedia berlari? Adakah you all dah bersedia tahu ke mana you nak berlari? You tahu tak macam mana nak berlari? You tahu tak macam mana pecutan? Sama macam saya cakap semalam Formula 1. Yang paling kritikal adalah ketika mula-mula grip pertama tu nak pecut tu. Bila dia ada lampu tu kan, dia lampu merah punya ada tap, memang berdebar-debar lah kan. Lepas tu dia terpadam, pop, cut, tu pecut. Setengah orang yang lambat tekan minyak, dia lambat release dia punya clutch. Sebab Formula 1 ni dia ada clutch yang manual, tapi dia kat tangan lah. So dia kena release benda tu dan start untuk tekan minyak. Zas. Dan dia ada sukatan yang betul. Dia ada sukatan dia. Dia ada pressure berapa RPM dia yang kita nak kena tekan. Kalau dalam Formula 1 dia kena main pada 9,000 ke 11,000, lebih kurang dalam 10,000 ke 12,000 RPM meter masa kita starting tu. Bila kita kurang daripada tu, kita akan lambat. Bila kita terlebih, sama juga dia terlambat. So bila saya tengok benda ni, sama juga dalam marketing. Ramai orang yang buat, contohlah saya ambil satu cara lah, sebab benda ni yang kita buat hari-hari, iaitu kita buat Facebook ads. Tiap hari kita buat. So semakin lama kita makin faham macam mana sukatan dia, macam mana strategi dia. Dia tak boleh macam tekan boost post, tak boleh macam tu. Benda tu dia tak jadi. Dan sayanglah babe, sahabat-sahabat sekalian, sayang sebenarnya bila kita habiskan duit. Kita ni company kecil, SME. Kita ni dah tak dapat apa-apa bantuan. Kita tak ada mana-mana payung yang nak memayungi kita. Kita bermula kecil-kecil. So sayang kalau benda bajet yang kecil kita buang macam tu je, tanpa ada sebarang guideline, tanpa ada sebarang bimbingan yang betul. So ini yang berlaku. Nanti saya tengok ramai sangat, terlalu ramai sangat orang yang menyebabkan dia ke laut. Apa yang dia buat, dia tak capai apa dia nak capai, menyebabkan tanggungjawab mula tak tercapai tau. Ni dia critical issue critical. Hutang tak bayar. Kita faham you all ada hutang kereta, rumah dengan bank. Dengan sesiapa pun kita berhutang, benda ni wajib dibayar tuan-tuan. Bila kita tak bayar, semakin lama keberkatan tu hilang. Nombor 2 tuan-tuan, kalau berlaku apa-apa pada kita, kematian pada kita, satu, hutang kita tetap dituntut di akhirat. Sebab tu saya kata, berniaga juga. Jangan sampai neraka kirim salam. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, bila kita meninggal dalam keadaan hutang, dah tentu-tentu bank ni dia tuntut pada waris. Kita ni dah lah bukan saja meninggal, dalam keadaan kita meninggal susah kan. Kita tinggalkan keluarga tanpa tinggalkan dia apa-apa duit apa segala benda. Bekalan yang cukup. Dalam masa yang sama, kita tak sedar yang kita sebenarnya sedang tinggalkan hutang kepada dia. So apa jadi pada waris kita? Mungkin kita meninggal tu habis kita disumpah seranahnya. Meninggal susahkan kita. Kan kita pula kena bayar hutang dia. Dia yang meniaga tak jadi, dia yang hutang macam-macam. Konon-konon nak bayar supplier, tapi last sekali semuanya ke laut. Marah waris kita. So adakah kita nak kena macam tu? Adakah kita sanggup? Dahlah kita menyusahkan, kita bagi double, triple pula tekanan kepada waris bila kita meninggal. So cuba kira balik tuan-tuan. Pagi ni kita nak muhasabah diri. Berapa banyak duit yang kita dah simpan sepanjang kita berniaga? Adakah cukup untuk kita bayar hutang? Adakah cukup kita bayar sara hidup?
Adakah cukup simpanan kita if kalau COVID ni berlaku lagi berterusan lagi 6 bulan? Anda lihat senilah tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya kasihi. Daripada bulan Jun kita lockdown 1 Jun sampai hari ini dah masuk Ogos, dah ingat merdeka tapi kita tak merdeka. Tempat lain alhamdulillah dah bebas. Kita masih lagi tak merdeka, dah 2 bulan. Masuk bulan ketiga, kes semakin meningkat daripada 2,000, 3,000 naik 8,000, 9,000, 14,000, 15,000, 17,000. Fikir betul-betul. Adakah anda rasa dia akan turun secepat yang mungkin? Adakah anda rasa program vaccination tu betul-betul memang akan guarantee punya? Takkan kena COVID lah. Kita lihat ada terlalu banyak kes. Walaupun dah vaksin tetapi tetap kena. Jadi nasihat saya kat sini, berhati-hati. Jaga SOP kita. Pergi mana-mana tu pakailah face mask yang betul-betul mematuhi piawaian dia. Nak pakai double ke triple ke, pakai standard yang betul. Okey, itu satu benda lah. Lepas tu, adakah bisnes kita akan kembali okey? Adakah kita nak tunggu semuanya okey? Oh, kita ada satu mentaliti yang, oh tak boleh ni. Aku kena ubah cara aku. Dalam keadaan macam ni, dalam keadaan yang suffering macam ni, aku kena ubah tindakan aku. Aku kena ubah game. Aku kena online. Sebab itulah saya dan tim saya menyeru kami buat video. Kami rakam, kami record, kami ajar benda yang sangat advance tuan-tuan. Saya serius. Saya serius tuan-tuan. Video yang anda akan lihat yang kita bagi anda secara percuma ni bukan video basic. Bukan basic. Siapa yang dah pernah ada pengalaman dalam buat FBX online punya strategi, mereka akan lihat apa video yang kami beri ni bukan video basic. Dia adalah video yang sangat advance. Apatah lagi kalau anda sambung pula pergi ke roket pemasa momentum yang sebelum ni kita offer pada RM10 dah tutup dah. Sepatutnya saya kata dengan tim saya kita kena charge 199. Tapi atas dasar keprihatinan kami, atas dasar solidariti kami, sokongan kepada anda peniaga-peniaga kecil, kita hanya kembalikan harga tu kepada RM20. So RM10 dah habis, tapi RM20 tu pun still sangat murah. Anda cuba fikir, anda sanggup ke kalau anda dipertanggungjawabkan untuk run kelas selama lebih kurang 4 minggu, kita dah siap modul silibus 4 minggu. Kemuncaknya adalah pada Assalamualaikum Pak Nel. Pak Nel pun nampaknya ada kat sini. Segan pula lah saya ni kan. Orang hebat-hebat ni tengok kan, kita ni nak up. Okay, so apa saya nak cakap adalah kita berikan anda secara percuma dan kelas kemuncak kepada kelas kita selama 4 minggu ni adalah roket pemasan momentum pada 21-22 Ogos. 2 hari 2 hari saya mengajar, 2 hari saya tunjukkan. Kalau benda yang kita bagi, yang kita suruh anda download ni pun adalah benda yang dah advance, anda boleh bayangkan ke? Boleh bayangkan. Apatah lagi kalau kelas 2 hari tu, yang kita boleh cakap dia super advance lah sebenarnya. InsyaAllah. Tapi saya faham, setengah di kalangan anda adalah perlukan masa untuk nak faham. Bukan semua orang boleh faham dalam masa yang singkat, yang sekejapan. Ada orang yang ambil masa. Ada orang dia take time untuk nak faham bagaimana nak buat benda tu. You all faham ke faham ni? Jadi kami berikan pada anda secara percuma sebagai sokongan dan anda kena tengok betul-betul. Dan kalau lihat nanti saya bawakan pula anak-anak murid saya yang mereka dah guna panduan tu, mereka dah lahirkan, mereka gunakan untuk sama ada tarik agent. Yang paling penting anda first kali tarik followers. Sama ada anda nak tarik followers ni untuk jadi customer. Oh, bagi anda adalah HQ, anda mungkin nak tarik followers ni untuk rekrut mereka ni jadi agent you. Macam tu. You faham ke faham ni? Okay, so itu antara benda-benda yang saya rasa panduan yang kita beri tu. Dan saya nasihatkan kepada anda, bila anda dah dapatkan benda tu, anda tonton video tu. Kalau tak faham, tengok sekali, ulang 3 kali. Lepas tu catat sikit nota apa yang you faham. Dan paling penting adalah macam saya cakap tadi, bila kita bangun pagi, saya pesan tadi kita kena berlari. Kita kena berlari kepada pelanggan kita. Kita kena berlari pergi kepada pelanggan. Okay, isunya adalah ramai orang dia tak tahu dia nak lari ke mana. Dia tak kenal siapa pelanggan dia. Jadi kat situlah yang saya nak cakap pada anda, kita kena kenal, kena tahu siapa pelanggan kita dan kita kena tahu ke mana yang kita boleh berlari bawa dia orang ni. You faham ke faham ni? Okay? Supaya dah insya-Allah lepas ni bila sales kita meningkat, sales kita naik, kita dah tak poyo lagi dah insya-Allah. Okey? Apa yang saya cakap pagi ni adalah
Saya tak nak anda terus menerus duduk dalam keadaan yang poyos, dalam keadaan yang tidak bertanggungjawab. Sebab bila kita melayan hidup kita dalam keadaan yang biasa-biasa, tuan-tuan, hasilnya pun biasa-biasa. Rizaknya pun adalah biasa-biasa. So, saya tak nak berlaku macam tu. Saya nak anda adalah dalam keadaan yang sentiasa ready untuk nak berlari. Tahu bagaimana nak mulakan larian anda. Tahu bagaimana untuk nak pujuk pelanggan. Tahu bagaimana nak melayani, nak menyantuni pelanggan kita. So, dalam panduan yang saya bagi tu ada 7 video. Tapi saya nak cakap, kita dalam proses siapkan lagi 2-3 video. Kita dapati yang, okey, satu tentang Facebook ad. Kita ajar adunan yang betul. Bagaimana nak starting the grid. Saya belanja anda tengok saya punya garden pula. Oh, mas saya rajin kita ada seorang pembantu kat sini. Dia adalah, kalau kat rumah saya ni, nama dia Rahmat. Dia adalah orang yang pencen askar. Kemudian dia kerja dengan developer. But pada PKP yang lepas, dia diberhentikan. So kita tengok, kita ambil dia. Dan Alhamdulillah dia yang menjaga saya punya garden kat rumah ni. Cuba tengok. Pokok-pokok ni sebab orang rumah saya yang suka ni. Saya, kalau suruh saya, aku rasa tak tumbuh apa-apa ni. Okay, kita ada pokok ni, pokok yang besar. Ni pokoknya sambil saya melayan anda supaya anda menikmati hidup. Dan insyaAllah saya doakan suatu hari nanti anda pun ada dapat apa yang anda nak, rumah macam mana. Sebab ni memang impian kami daripada dulu. Bertahun-tahun kami tanam impian ni. So ni garden kita, ada tempat tu pijak. Ada batu-batu dia, macam mana nak pusing ni tu. Tapi saya pernah sampai, saya ingat separuh je lah. Kan lepas tu kaki dah macam, waduh sakit. So petang-petang kami main bola kat sini dengan anak-anak. So saya syukur sebab ketika saya nak beli rumah ni dulu, saya dapat lot yang di sebelah sini ada tanah yang lapang. Jadi sebab kita ni adalah jenis yang suka, yelah sebelum PKP suka orang datang, suka adik-beradik datang. Kalau anak saudara semua kan bila dia balik je, dia orang akan datang ke sini lah. Sebab adalah aktiviti, dia orang boleh main bola. Saya dah belikan anak saya, dia tak cukup bola sebiji, nak lagi 2 biji. Dah beli. Okey, kat sini tempatnya. Ni adalah saya punya garden, nampak? Tu dia tu rumah kat situ. Kalau ikutkan, bila tambahkan dengan kita punya garden ni, dia luas lah. Okey, so yang tentang video tadi. Belakang tu pokok kelapa. Ada yang saya tanam sendiri dulu. Kan, sebab saya suka ada pokok kelapa ni. Cuma itulah, kelapa dia kecil lah. Cuma saya pilih yang dia adalah berbuah bila dia walaupun dia, alamak kejap. Kat sini ada pokok limau ni, pokok limau. Siput babi pun ada juga. Alamak, ini memang natural ni. Okey, ada pokok apa lagi situ? Ada pokok betik kat sini. Kat sini kita ada macam limau apa namanya tu? Limau cakap Ipoh tu, limau Bali tu. Kita ada tanam pokok limau Bali, ada pokok betik, ada daun pandan ni yang bibit-bibit saya bantu tanam lah dengan rahmat sekali kita punya pembantu kat sini. Pokok-pokok bunga kita ada kat sini, nampak? Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan, saya doakan kalau kita usaha sungguh-sungguh, insya-Allah saya faham nak berjaya memang bukan senang. Memang banyak sangat kepoyokan dalam hidup, kadang-kadang kita terpaksa lalu. Okey, tapi tak apa, insya-Allah saya doakan. Kami bersama-sama dengan anda, kami support. Kalau anda lihat saya asalnya adalah anak kampung, saya tak ada apa-apa tuan-tuan. Saya tak ada apa-apa. Okey, ayah pula dah meninggal awal. Lepas tu tak ada siapa pun yang, tak ada kabel dalam bisnes, tak tahu siapa saya nak minta tolong. Kan? Bila arwah atuk meninggal, lagi banyak kepayahan dalam hidup yang saya sendiri kita lalu kat situ. Jadi saya faham benda tu. Kami support anda, kami berikan anda panduan tu, dan saya minta tolong bagi anda yang perlukan support daripada kami, yang kami berikan setiap hari idea, setiap hari. Saya dah mula juga buat sesi soal jawab secara Telegram voice chat. Okey. Nanti saya nak minta anda semua untuk join saya punya Telegram channel. Saya sendiri pun ada dalam tu, dan saya sentiasa typing kadang-kadang something yang boleh memberikan anda inspirasi. Saya sentiasa showcasekan anak-anak murid saya, siapa yang dah berjaya, siapa yang dah capai. So, kita nak bantu anda. Saya tahu anda semua ada peluang untuk nak berjaya. Okay? As long anda adalah orang yang committed, anda adalah orang yang bersedia untuk di-guide, anda adalah orang yang nak pastikan hidup anda baik,
Saya sentiasa pegang tau. Dulu ada seorang ustaz nasihat. Masa tu, zaman tu saya tak berjaya lagi tau. Zaman tu saya adalah dalam keadaan yang masih lagi mencari-cari, tak tahu apa benda nak buat, tak tahu bisnes ni tak betul tak tidak. Tapi dia kata, saya ingat lagi dia kata, Najib, kejayaan di akhirat, kejayaan di dunia akan jadi jembatan kepada kejayaan di akhirat. Dengan syarat kejayaan kita, okey, kejayaan kita ini adalah kita sentiasa merendah diri. Merendah diri dengan harapan Allah Ta'ala pelihara kita. Sebab Allah Ta'ala nak bagi kita ni ambil masa. Kita kena berdoa, kena usaha. Memang tuan-tuan, kalau anda tanya saya, adakah saya pernah give up dalam berdoa? Yes. Itulah kelemahan saya sebagai seorang hamba yang lemah. Okey. So bagi anda yang nak join Telegram, team tolong bagi link untuk ke Telegram. Okey. Kita akan pin kat dalam komen. So saya pun pernah dalam keadaan yang aku doa-doa tak dapat pun. Tapi saya fikir, tak boleh, aku kena betulkan cepat-cepat. Masya Allah, astaghfirullahalazim, aku ni dah kenapa? So saya start balik untuk berdoa dan antara benda yang saya tak tinggalkan tuan-tuan sampai sekarang, daripada zaman muda-muda dulu, sekarang muda lagi juga, okey, adalah ayat 1000 dinar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallaha likulli syai'in qadra. Amin. Itu ayat. Okey. Ayat 1000 dinar yang saya tak pernah tinggalkan, yang menjadi saya rasa amalan yang saya pegang setiap kali. Saya masukkan juga dalam doa ketika lepas solat juga. Kemudian saya juga mengamalkan satu benda, kalau kita doakan orang lain, insya-Allah kita sendiri pun akan dibawa sekali kejayaan kita dengan doa-doa tu. Kalau kita hanya doa untuk kita, mungkin untuk kita je lah. Belum tentu kita dapat. Tapi kalau dalam keadaan kita sentiasa juga mendoakan orang lain, kita juga mungkin itu juga menjadi asbab doa kita dipandang olehnya. Jadi setiap kali saya solat, saya doakan terutama guru saya doakan pasangan, ibu bapa, anak-anak, adik-beradik, ipaduai, tim momentum. Dan menjadi keutamaan dan doa saya juga adalah anak-anak murid saya di kalangan ultimate, di kalangan platinum, anda semua yang hadir, yang jadi follower saya di Facebook. Saya mendoakan. Saya mendoakan anda, mencurah-curah rezeki anda dapat, mencurah-curah ilmu. Ilmu juga adalah dalam bentuk rezeki. Jadi that's why kenapa kami mengajak anda masuk ke dalam Telegram untuk kami kongsikan ilmu-ilmu yang kami ada, saya sendiri ada, trainer ada, untuk jadikan anda lebih berjaya insya-Allah. Terima kasih banyak pada anda yang join pagi ni. Terima kasih. Saya pun ada kelas nak disambung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.